Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Tuan-tuan dan puan semua, apa pandangan dan pendapat Anda? Kabinet Kerajaan Perpaduan dibubar minggu depan. Dan kenapa dibubar? Dan kenapa saya menyatakan satu berita hari ini berkaitan dengan pembubaran Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim yang baru saja terbentuk, baru dilihat kuku. Adakah setelah beberapa suara yang diterima di pejabat-pejabat menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan diterima di media berkaitan dengan menteri tak layak, menteri patut ditukar, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membubarkan kabinetnya minggu depan? Oke, baik, sebelum kita teruskan isu hangat yang saya nak kongsi kepada Anda hari ini, kenapa saya kata bubar kabinet hari ini, dan isu seterusnya, saya meminta jasa baik kamu kerjasama tuan-tuan dan puan-puan semua untuk tekan butang subscribe. Jangan lupa juga tekan like dan share video ini supaya lebih ramai lagi rakyat Malaysia tahu tentang isu panas hari ini. Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan semua, kita teruskan. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ke-10, akan membubarkan kabinetnya? Dan kalau iya akan dibubarkan, siapa yang akan dibubarkan? Siapa yang akan dilucutkan jawatan? Siapa yang akan dikekalkan jawatannya? Kita dapat melihat beberapa menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan yang ditembak hebat oleh rakyat, bahkan oleh pemimpin parti politik lawan daripada pembangkang khususnya. Bukan saja dari Dr. Mahathir, tetapi satu kenyataan daripada seorang pemimpin Perikatan Nasional, Wan Saiful Wan Jan, akhirnya membuat satu kenyataan, satu pendedahan yang paling pedas untuk diterima oleh salah seorang orang kuat, orang harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa saya kata menteri ini adalah orang harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Karena beliau adalah timbalan Presiden PKR, yaitu Rafizi Ramli, yang hari ini adalah Menteri Ekonomi. Wan Saiful Wan Jan cadang, Johari ganti Rafizi. Adakah bermakna ada menteri baru dilantik dan Rafizi Ramli dibuang? Oke, kita teruskan. Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan, mencadangkan Datuk Seri Johari Abdul Ghani yang menggantikan jawatan Menteri Ekonomi yang disandang oleh Rafizi Ramli, sekiranya ahli Parlimen Pandan itu terus tidak kompeten dan dalam menjalankan tugas. Ujar beliau, Johari jauh lebih berwibawa dan tidak kebudak-budakan sehingga membuat semua pihak terduduk semata-mata sebab dendam politik. Setakat ini, adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada Wan Saiful? Sebab baru-baru ini ada yang dikeluarkan di media kenyataan daripada Rafizi Ramli bahwa beliau akan membuat pemimpin PN yang mempertikaikan beliau akan terduduk dalam masa sebulan lagi, dan akhirnya Wan Saiful pula membalas kenyataan daripada Rafizi Ramli. Matlamat kerajaan, siapapun yang jadi kerajaan, matlamat kerajaan menurut Wan Saiful bukan untuk buat sesiapa terduduk, tapi matlamat kerajaan ialah membantu rakyat tanpa mengira pegangan politik. Ada yang kata, salah atau tidak Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri yang berjiwa pembangkang? Coba Anda jawab, tuan-tuan dan puan-puan semua. Salah atau tidak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang mempunyai jiwa pembangkang? Kalau Anda tanya saya, bagi saya tidak salah. Sebab walaupun mempunyai jiwa pembangkang, tetapi selagi itu tadbir urus negara, kebajikan rakyat, keselamatan rakyat, keharmonian rakyat, dan semuanya berkaitan dengan rakyat, semua dijaga, saya rasa itu tidak masalah. Sepatutnya pada masa ini, menurut Wan Saiful, lihatlah bagaimana nak mulakan supply side reform, yaitu pembaharuan dari segi penawaran
supaya kita ada penyelesaian jangka panjang berkaitan harga barang. Pada Jumat yang lalu, Rafizi berkata, pengguna perlu berperanan menjadikan penawaran dalam permintaan terhadap barangan lebih anjal, termasuklah dengan tidak membeli produk yang dijual pada harga lebih mahal berbanding sebelum ini. Jadi adakah dengan kenyataan daripada Rafizi Ramli yang berkata membalas pemimpin-pemimpin PN yang mempertikai beliau, beliau kata, akhirnya beliau balas bahwa pemimpin itu akan terduduk dalam masa sebulan lagi. Dan tuan-tuan dan puan semua, setelah Wan Saiful membuat kenyataan ini, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bertindak untuk membubar kabinetnya yang baru saja dibentuk bahkan dilihat utuh? Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk episode politik seterusnya. Adakah benar wujud elemen rasuah setelah 100% saham Telekom Malaysia ataupun TM telah dijual? Penjualan 100% saham TM. Akhirnya SPRM mendedah satu kenyataan. Akhirnya SPRM telah bersuara berkenaan dengan isu yang tular baru-baru ini. Isu jual menara Kuala Lumpur. SPRM akhirnya panggil 3 saksi. Inilah yang dinantikan rakyat Malaysia pada hari ini. Sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini, saya meminta jasa baik dan kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe, like dan share video ini dan channel ini supaya lebih ramai rakyat Malaysia yang tahu isu panas hari ini berkenaan dengan isu jual menara KL. Setelah SPRM mendedah akan memanggil 3 saksi. Adakah isu penjualan saham 100% saham TM ini tidak ada kaitan dengan rasuah atau ataupun salah di sisi undang-undang dan sebagainya? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah memanggil 3 saksi untuk siasatan dakwaan penjualan saham yang mencurigakan pengurusan menara Kuala Lumpur. SPRM dalam satu kenyataan berkata, pihaknya sedang menyiasat dakwaan penjualan saham terbabit. SPRM akan menyiasat sama ada wujudnya elemen rasuah dalam penjualan 100% saham Telekom Malaysia di dalam syarikat Menara KL Sendirian Berhad MKLSB kepada Hydroshop Sendirian Berhad HSB pada Oktober 2022. Dan setakat ini SPRM telah memanggil 3 orang saksi mendapatkan beberapa dokumen daripada pihak-pihak berkaitan untuk diteliti. Sehubungan dengan itu, SPRM akan menjalankan siasatan secara lebih terperinci dan profesional daripada semua sudut berkaitan isu ini. Sebelum itu, isu pengambil alihan pengurusan Menara KL telah tular di media sosial apabila orang ramai mempersoalkan keputusan Telekom Malaysia TM melalui anak syarikatnya Menara Kuala Lumpur Sendirian Berhad memindahkan pemilikan penuh mereka kepada syarikat Hydroshopee Sendirian Berhad pada Oktober lalu. Oke, baik tuan-tuan dan puan semua, sebelum saya teruskan, adakah relevan Menara KL yang dikatakan bahwa memberi untung yang banyak kepada negara, untung tahunan, tetapi dijual? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa dijual sedangkan itu memberi untung kepada rakyat? Dan kabar angin didengar oleh rakyat Malaysia, oleh saya sendiri, bahwa yang membeli pun dilihat seperti tidak relevan untuk menjadi pembeli saham tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan semua, adakah ini satu urusan jual beli yang bersih, ataupun seperti yang dinyatakan di dalam media hari ini takut terlibat rasuah atau sebagainya? Satu akun Twitter dikenali sebagai Free MCN mendakwa Menara KL yang menjana pendapatan RM66 juta pada tahun 2019 dengan untung bersih RM25 juta sebagai cash cow, dan pemindahan saham itu tidak dihebahkan kepada umum.
Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil turut mengesahkan sudah menerima taklimat terperinci berkaitan konsesi pengurusan Menara KL daripada Kementerian pada 14 Desember lalu dan akan menerima satu taklimat menyeluruh berhubung perkara ini daripada TM pada 3 Januari ini. Jadi isu jual Menara KL, SPRM akhirnya memanggil 3 saksi dan diharapkan setelah 3 saksi ini dipanggil akan ada jawaban yang kita nantikan. Sebab takkanlah nak jual sekiranya benda itu memberikan keuntungan kepada kita, kepada Malaysia. Sudah pasti tidak relevan tiba-tiba Menara KL dijual. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk episode seterusnya Politik di Malaysia.